Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar adik-adik? Sihat semua sekali? Syukur pada Allah, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita dapat bertemu sekali lagi, menyambung silaturahim dan belajar tentang agama kita, iaitu Islam, insya-Allah. Jadi adik-adik, tanpa buang masa lagi, kita akan mulakan PDPC kita. Adik-adik boleh ambil buku teks tingkatan 3, muka surat 60 hingga 66 kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah. Baik, ini adalah tajuk yang pertama. Kita tengok. Okey, yang pertama, tajuk yang pertama, pendidikan Islam KSSM tingkatan 3, bidang hadis, pelajaran 9, tajuknya sedekah kunci kebaikan. Boleh rujuk buku teks seperti mana yang Ustaz beritahu tadi, tingkatan 3, muka surat 60 hingga 66. Okey adik-adik, dah sedia? Okey, cantik adik-adik. Okey, jadi sebelum kita nak mempelajari tajuk kita pada kali ini adik-adik, kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran, iaitu apakah yang kita akan dapat setelah adik-adik bersama-sama Ustaz Mi mengkaji, membedah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, yang pertama adik-adik, kita akan tahu hadis dan terjemahannya. Okay? Kemudian kita akan tengok maksud sedekah. Kemudian kita akan tengok amalan sedekah dalam hadis. Kemudian kita akan tengok pula kelebihan beramal dengan amalan sedekah yang ada senarainya tu nanti. Okay, dia? Kemudian kita akan tengok pengajaran daripada hadis yang kita pelajari pada hari ini. Dan yang keenam, seperti biasa adik-adik, dengan Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik 25 soalan kuis sebagai pengukuhan ilmu apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan adik-adik boleh ulang supaya adik-adik dapat kukuhkan lagi pengetahuan adik-adik dalam pelajaran kita, insya-Allah. Baik adik-adik, sekarang kita akan terus membaca. Okey, yang pertama sekali kita akan baca hadis yang menjadi asas kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu sedekah kunci kebaikan. Okey, kita akan baca. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Wa kalimatu thayyibatu sadaqah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Wa tumitul aza anit tariqi sadaqah. Okey, itu dia punya matan hadis muttafaqun alaih, bermakna hadis ni adalah hadis sahih. Kita tengok maksud dia sepintas lalu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi ni dalam badan kita ada sendi, setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya. Setiap hari yang terbit padanya matahari, maknanya bangun pagi, kita dah ada sendi yang Allah Ta'ala sediakan pada kita, sedekah buat kita. Jadi nak balas sedekah itu, okey, nak balas sedekah tu macam mana? Kita tengok. Kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelagah, ialah sedekah. Okey, dan lagi, dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangan atau kamu mengangkat barang ke atas tunggangan, ialah sedekah. Dan perkataan yang baik ialah sedekah. Dan setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Dan kamu menghilangkan sesuatu di jalan ialah sedekah. Tu semua sedekah. Beradik? Itu. Okey. Sekarang kita tengok potongan daripada hadis ini. Jadi kita akan tengok setiap potongan, sebab nanti dalam soalan PT3 dia ada soalan, dia minta kita terjemah daripada potongan-potongan ayat ni. Jadi kita kena tahu. Okey, yang pertama adik-adik, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya. Apa maksud dia adik-adik? Maksudnya dalam bila kita bangun pagi, Ustaz sambung sikit lagi ya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari yang terbit padanya matahari. Maknanya setiap hari kita bangun pagi,
telah ada di dalam badan kita satu nikmat yang besar dari Allah, iaitu sendi. Dan dengan sendi ini kita boleh berjalan, kita boleh bekerja, kita boleh buat apa yang kita nak buat. Ini satu nikmat yang besar daripada Allah. Dan Nabi suruh kita sedekah dengan sendi ni. Sampai kalau dalam satu hadis sebut, sahabat-sahabat tanya, macam mana kami nak sedekah dengan sendi? Macam mana kami nak sedekah dengan sendi? Kan? Jadi Nabi menjawab. Nabi menjawab untuk mencukupi ataupun mencakupi sendi-sendi yang Allah Ta'ala bagi. Dalam sebuah hadis menyebut bahawa dalam badan kita ada 360 sendi. Dan setiap sendi tu perlu kita sedekahkan. Jadi nak sedekah tu macam mana? Nabi Muhammad SAW bagi jalan. Apa yang kita nak gantikan dengan sendi-sendi yang Allah Ta'ala bagi pada kita, yang perlu kita sedekahkan pula. Macam mana tu? Cara dia, kita baca potongan hadis seterusnya. Ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Yang pertama, kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelagah, ialah sedekah. Dua orang bertelagah, bergaduh, kita pun berlaku adil, damaikan mereka ini. Jadi dia menjadi sedekah. Dia mencakupilah yang 360 sendi tadi tu, yang Allah Ta'ala bagi kita dan suruh kita sedekahkan. Ini cara dia. Nampak adik-adik? Nampak tak adik-adik? Allahu Akbar. Jadi kita ada satu tanggungjawab adik-adik. Bila bangun pagi, kita dapat nikmat daripada Allah dan Allah Ta'ala suruh dengan sendi-sendi yang dia bagi pada kita, kita kena sedekahkan. Jadi kita ada tanggungjawab untuk sedekahkan. Nak sedekah tu macam mana Ustaz? Sedekahnya bila kita nampak orang yang bergaduh, kita damaikan. Tu sedekah. Nampak adik-adik? Lagi apa lagi? Kita tengok potongan seterusnya yang keempat. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangan. Kan? Kamu membantu seseorang yang seorang menaiki tunggangan. Ini adalah sedekah. Bantu orang tunggangan. Nanti kita akan detailkan apakah yang dimaksudkan membantu seorang menaiki tunggangan. Yang kelima, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya. Itu juga sedekah. Nampak adik? Lagi apa lagi? Yang ni mudah kita nak buat. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Apa saja perkataan yang baik ialah sedekah. Senang kan? Kita nak syukur pada Allah dengan sendi yang Tuhan bagi pada kita. Kita dapat buat apa saja pekerjaan, cari rezeki dan semuanya kita dapat buat dengan sendi yang Tuhan bagi. Dan Allah Ta'ala suruh kita sedekah. Nabi kata dalam hadis ni, kita kena sedekah. Jadi tanggungjawab kita bangun pagi, Allah Ta'ala bagi sendi, kena sedekah. Dan di antara sedekah yang mudah lah bagi Ustaz ni, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Ucap perkataan yang baik, sedekah. Jumpa kawan, cakap benda nasihat, beri teguran yang baik pada dia, cerita tentang Quran, cerita tentang hadis, zikir pada Allah. Kan mudah tu adik-adik. Sambil duduk je, subhanallah walhamdulillah astaghfirullah rabbal baraya. Kita pun tenang adik-adik. Kan adik? Okey. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wa kullu khutwatin tamshiha ila solati sadaqah. Dan setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat tu sedekah. Kita datang masjid, solat berjemaah konsisten, itu juga sedekah. Okey, adik? Yang terakhir, wa tumitul aza anit tariqi sadaqah. Dan kamu menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. Jalan, tiba-tiba ada satu kayu melintang, kita ubah kayu yang melintang tu. Jadi kita telah menyelamatkan orang daripada aksiden dan sebagainya. Mana adik-adik? Dapat? Okey, adik-adik hari ni semua cergas dan faham insya-Allah. Itu yang terbaik Ustaz Mi doakan adik-adik pandai, bijaksana, faham, dapat hafal, dapat ingat kerana Allah. Yang mahalnya kerana Allah. Baru kita dapat pahala adik-adik. Kena betulkan niat tu. Okey adik-adik ya? Cantik. Alhamdulillah. Okey, kita tengok pula prisma ilmu. Okey, periwayat hadis ni ialah Abi Hurairah. Abu Hurairah siapa dia?
Abu Hurairah ialah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa banyak dia riwayat hadis, adik-adik? Beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya, ya Allah. Adik-adik ingat berapa hadis? Ada tak sampai 1,000? Allah, lemahnya kita adik-adik kan. Sebab tu hadis ni kita kena selalu baca. Selalu baca sebab hadis banyak. Allahu Akbar. Dan dengan hadis, hati pun menjadi tenang, dapat ilmu-ilmu yang baru mengenai agama kita, insya-Allah. Baik adik-adik, saya tak nak buang masa, kita terus. Prisma ilmu Al-Qalyubi berkata, dinamakan sedekah kerana sedekah ialah amalan zahir, amalan yang menzahirkan kebenaran. As-sidq, niat pemberi sedekah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Al-Qalyubi kata ni. Dia kata apa? Nama sedekah kerana sedekah tu amalan yang menzahirkan kebenaran. Dia membenarkan apa yang Allah Taala sebut. Apa yang Allah Taala sebut dalam Quran kan? Kalau kita baca Alif Lam Mim, kita baca surah Al-Baqarah. Ingat? Baca surah Al-Baqarah, tanda-tanda orang yang bertakwa tu ingat tak lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di antara ciri orang bertakwa itu ialah dia menginfakkan sebahagian daripada harta-harta dia. Itu sedekah ni. Jadi dipanggil sedekah sebab dia membenarkan kata-kata Allah. Dan banyak lagi. Allah Ta'ala kata orang yang sedekah, Allah Ta'ala akan tambah. Allah takkan kurang kan. Allah Ta'ala kata aku tambah. Jadi orang yang sedekah, dia yakin tu. Itu sebab dipanggilkan as-sidq, kebenaran. Niat pemberi sedekah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Okey, adik-adik? Sebab dia dapat tahu dalam Quran kata kena sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala kata orang bertakwa ni dia sedekah. Jadi dia terus mengabdikan diri dia pada Allah, kenal diri dia tu hamba Allah, maka dia sedekah. Dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat. Nampak adik-adik? Cantik. Alhamdulillah. Okey, itu Al-Qalyubi kata kenapa dinamakan dengan sedekah. Okey, kita tengok seterusnya maksud sedekah. Maksud sedekah dari segi bahasa adik, pemberian. Umum sedekah ialah pemberian. Tapi dalam agama kita adik, sedekah ialah dari segi istilahnya sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sedekah kerana siapa suruh ni? Siapa suruh? Nabi kata sedekah. Setiap sendi yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita kena sedekahkan. Jadi nak sedekah tu macam mana dengan sendi ni? Nak cukupkan 360 sendi yang Tuhan bagi pada kita, perlu disedekahkan, ialah dengan cara-cara tadi. Dalam hadis tadi dah sebut. Di antaranya al-kalimatut thayyibah, dengan apa? Kata-kata yang baik. Okey, jadi tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Pertama, pemberian kita bagi. Kemudian tujuan apa? Untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Dengan sedekah, kita dekat dengan Allah. Sebab hanya orang sedekah dia ada iman. Betul? Mana ada orang kata, aku bagi bertambah? Mana ada? Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kita kata, aku bagi. Kita kata, kalau aku bagi, mesti berkurang. Mana boleh bertambah? Itu akal kita. Tapi Allah Ta'ala kata, kalau kamu bagi, aku tambah. Allah. Nampak tu? Jadi dia yakin yang Allah. Dia tak yakin dengan diri dia sendiri. Nampak adik? Ya, itu dia. Jadi itulah maksud dia. Apa yang dia buat ni, tujuan dia untuk mendekatkan diri pada Allah kerana dia yakin dengan Allah. Baik adik. Seterusnya, dalam riwayat Bukhari, kullu ma'rufin sadaqah. Nabi bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara yang baik, apa saja benda baik yang kita buat atas dunia ni, yang bernilai ibadah di sisi Allah, tolong mak, tolong ayah, tolong kawan, bantu rakan, tolong kawan belajar, betulkan nasihat kawan, tegur kawan, amal makruf, semua benda baik yang ada dalam agama kita yang kita buat, sedekah. Allahu Akbar. Mudah kan nak sedekah? Senyum sedekah. Kan? Senyum itu paling mudah lah. Senyum. Jumpa kawan senyum.
Tabassumuka wajhuka akhaka sedekah. Kamu senyum pada kawan kamu sedekah. Nabi pernah kata macam tu. Kan mudah tu, benda baik. Sedekah. Perbuatan sedekah merangkumi segala perbuatan baik. Baik. InsyaAllah adik-adik akan faham. Okey adik-adik, kita tengok pula. Ni ayat. Ni ada prisma ilmu. Surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Surah Al-Baqarah ayat 263. Maksudnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka ialah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Dalam buku teks ni dia bagi satu prisma ilmu. Dia nak ingatkan kita, bila datang orang yang minta sedekah dekat kita, kita kena tolak dia dengan perkataan yang baik. Ini ya Allah Ta'ala ajar. Tolak dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka ialah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Maknanya kita ni ada adab. Kita orang Islam ada akhlak. Akhlak kita apa? Bila ada orang datang minta sedekah, abang minta sedekah abang, saya tak ada duit, saya terdesak sangat ni, saya nak pakai duit abang. Kita jangan maki dia, kita jangan marah dia. Ada orang kan, dia cempok aja. Tahu cempok? Cempok ni dia lontar. Dia ambil duit dia konyok. Ambil. Badan sehat, semua sehat, kaki ada, tangan ada, badan gemuk. Minta duit ke orang. Nak sangat kan? Nak ambil. Yang tu menyakitkan hati. Yang tu tak boleh. Jadi, kita orang Islam ada akhlak. Kalau kita tak nak bagi, kita cakap elok-elok. Abang, saya minta maaf bang, saya sekarang tak ada duit. Nanti kalau saya ada, saya akan bagi. Saya minta maaf bang, saya bukan tak nak bagi, saya memang tak ada duit. Saya minta maaf bang. Minta maaf tu banyak-banyak. Minta maaf kepada orang peminta sedekah tu. Saya memang tak ada duit. Saya pun perlukan duit sekarang ni. Saya minta maaf, saya tak boleh bantu abang. Saya tak boleh nak sedekah ke abang hari ni. Kalau saya ada, memang saya bagi abang. Apapun abang, saya doakan untuk abang supaya masalah abang ni selesai. Kalau saya tak dapat bagi, nanti abang jumpa orang-orang yang dermawan, dapat bagi pada abang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan abang. Amin. Saya minta maaf abang ya. Dia pun sejuk hati adik-adik. Dia pun seronok. Amin. Dia kata begitu adik-adik. Itu lebih baik. Itu yang Allah Ta'ala ajar dalam surah Baqarah 263 ni. Bukanlah kita bagi, tapi disertai dengan maki-makian. Itu Islam tak ajar. Faham adik-adik? Okey, inilah prisma ilmunya. Jadi seterusnya adik-adik, kita tengok pula amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Okey, kita dah sampai kepada benda yang sebenarnya kita nak bincangkan berkaitan dengan tajuk ini, iaitu sedekah kunci kebaikan. Okey, amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis ada 7. Ada 7 semua adik-adik. Okey, yang pertama, berlaku adil dalam tindakan. Okey, yang kedua, membantu orang menaiki kenderaan. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Yang keempat, mendamaikan dua orang yang bertelagah. Yang kelima, membantu orang yang mengangkat barang ke dalam kenderaan. Yang keenam, berjalan untuk menunaikan solat. Yang ketujuh, menghilangkan sesuatu yang bahaya di jalan. Jadi ada 7. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ada prisma ilmu. Kita baca dulu prisma ilmu ni. Prisma ilmu. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, keadilan bagi hakim adalah dengan membuat keputusan. Okey, bagi hakim, keadilan bagi hakim ialah buat keputusan. Tapi keadilan bagi orang lain yang bukan hakim, apa dia? Mendamaikan orang yang dalam pertelingkahan. Jadi orang yang dalam pertelingkahan ni adik-adik, kita kena damaikan. Itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yang dimaksudkan dengan keadilan. Keadilan ni bagi hakim, ya dia buat keputusan, tapi bagi kita, kita damaikan orang yang bertelingkah. Okey adik-adik, alhamdulillah.
Okey, kemudian ada lagi satu prisma ilmu. Prisma ilmu seterusnya, yasubbur rajul, ni hadis juga. Yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang perbuatan mengejek ibu bapa, baginda menjawab, seseorang mengejek bapa seseorang yang lain lalu dibalas dengan ejekan terhadap bapa dan ibunya. Adik-adik pernah buat tak? Cakap betul-betul. Dekat sekolah, kan kadang-kadang bergaduh pasal itu. Kamu ejek ayah aku, ustaz dia yang ejek ayah saya dulu, sebab tu saya ejek dia balik, lepas tu dia pukul saya. Nampak tak adik situasi tu? Tu banyak berlaku kat sekolah. Adik-adik dengar hadis ni baik-baik. Hadis ni hadis sahih. Cerita tentang apa? Apabila Rasulullah SAW ditanya tentang perbuatan mengejek ibu bapa. Hadis ni sebenarnya panjang, tapi kat dalam buku teks dia bagi yang ni je. Nabi mulakan dengan di antara dosa besar ialah mengejek ibu bapa sendiri. Tu start mula-mula sekali. Di antara dosa yang besar ialah kita ejek mak ayah kita. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi. Sahabat tanya Nabi apa? Ya Rasulullah, mana ada orang yang sanggup ejek mak ayah mereka sendiri? Tak ada orang dalam dunia ni yang sanggup, kan? Mak ayah kita, mana kita sanggup nak ejek mak ayah kita? Tak ada orang yang sanggup mengejek mak ayah mereka sendiri. Tak ada. Lalu Rasulullah kata, macam ni, maksud aku macam ni. Maksud aku macam ni. Dia baca hadis ni. Yasubur rajulu ila abar rajuli fayasubu abahu wa yasubu ummahu. Yang dimaksudkan oleh aku ialah seseorang mengejek bapa seorang yang lain lalu dibalas dengan ejekan terhadap bapa dan ibunya. Itu maksud dia. Maksudnya apa? Bila kita mengejek mak ayah orang, dia seolah-olah bila orang tu balas balik ejekan tu, kita ejek mak ayah orang, lepas tu orang tu balas balik ejekan tu, kan? Kita kata, "Oi, mak ayah kamu bodoh lah." Minta maaf lah guna ayat tu. Mak ayah kamu bodoh lah. Tak reti ajar kamu. Dia pun kata, macam mak ayah kamu pandai, mak ayah kamu lagi bangang. Dia kata macam tu. Minta maaf guna ayat ni supaya nak bagi faham. Kan dia balas balik. Kita kata mak ayah dia bodoh, dia balas balik. Perbuatan dia balas balik tu, dosa dia tu adik-adik sama macam kita memaki mak ayah kita sendiri ataupun mencela mak ayah kita sendiri. Kenapa macam tu ustaz? Sebab kitalah punca yang menyebabkan orang tu memaki mak ayah kita. Faham tak adik? Kitalah punca yang menyebabkan orang tu maki mak ayah kita. Sebab kita mulakan dulu. Sebab tu dalam hal ini, bila kita dah ejek mak ayah orang, kan, maka dosa yang kita akan dapat ketika kita mengejek mak ayah orang tu sama nilainya macam kita mengejek mak ayah kita sendiri. So adik-adik di sini faham betul-betul, tolong tinggalkan amalan yang berdosa besar ini. Memang kita tak ejek mak ayah kita, tetapi di saat kita mengejek mak ayah orang, dosanya sama macam kita mengejek mak ayah kita sendiri. Serius ni, ustaz ni serius ni. Jangan tau. Dekat sekolah jangan buat. Nampak muka serius. Okey dia. Melawak juga. Tapi ingat, ni adalah hadis Nabi yang kita kena pandang serius adik-adik. InsyaAllah. Baik adik-adik, seterusnya kita tengok kelebihan beramal dengan amalan sedekah dalam hadis. Kita akan tengok satu-satu. Yang pertama, berlaku adil terhadap dua orang yang bertelagah. Jadi yang pertama adik-adik, menghalang kedua-dua belah pihak daripada melanggar perintah Rasulullah agar Rasulullah SAW agar tidak berterusan bertelagah selama 3 hari. Kan ada hadis Nabi, kita tak boleh dalam tempoh 3 hari tu kita orang kata apa, kena bermaaf-maafan. Kena maaf-maafan. Sebab apa? Sebab kalau dalam 3 hari tu tak selesai juga masalah kita, kalau kita mati di saat itu, kita akan masuk neraka Allah. Itu bahaya ni. Bahaya ni adik-adik. Sebab tu, tugas kita ni,
menghalang kedua-dua belah pihak daripada melanggar perintah Rasulullah agar tidak berterusan bertelagah selama 3 hari. Jadi cepat-cepat kita damaikan mereka. Okey, yang kedua, mententeramkan hati kedua-dua belah pihak. Macam mana cerita tadi last kali, kedua-dua madu itu cerita Piramli tadi kan. Dua-dua madu tu baik, elok sebab dah ada orang yang mendamaikan mereka. Okey. Seterusnya adik-adik, yang kedua, membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat barangan ke dalam kenderaan. Iaitu memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan seperti warga emas, pesakit, ibu mengandung dan orang kurang upaya. Jadi bila kita naik bas kan, kita tengok kat atas dalam bas tu ada warga emas berdiri. Umur pakcik tu umur 60 tahun, 70 tahun. Kita bagi pakcik duduk lah, saya bangun. Tengok ada orang sakit, ada ibu mengandung, ada orang kurang upaya, bagi dia duduk kat tempat yang kita duduk. Faham adik? Pandai. Lagi, yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Yang Ustaz Mi kata yang paling mudah yang kita nak buat dalam hal sedekah ni, iaitu menenangkan hati pendengar. Jadi bila kita bercakap dengan orang, biarlah orang tu tenang. Ni orang dengar je suara kita, serabut lah aku dengar suara kamu ni. Cerita benda-benda ngumpat orang, cerita tentang buruk orang, aku tak sukalah. Cubalah cerita benda baik-baik yang boleh seronok nak dengar. Tenangkan hati orang. Nasihat-nasihat yang baik dalam agama itu benda-benda yang boleh menenangkan hati orang. Okey, kemudian mengelakkan berlakukan pertelingkahan. Okey, kemudian menampilkan imej yang peribadi yang disenangi. Pakai elok-elok, smart. Bila orang datang pun wangi je badan kita. Jadi kita kan lalu dengan kita sembang, itu semua selesa mereka ni. Jadi itu pun termasuk mengucapkan perkataan yang baik. Penampilan imej peribadi yang disenangi. Kata-kata yang baik, selalu minta maaf, tu semua. Okey, menyuburkan budaya komunikasi berkesan. Biar kita bercakap tu orang faham. Dengan cakap ikut dan aja, tak ada fikir hati orang dan sebagainya. Jadi kita cakap tu biar mendatangkan kesan pada orang, menyebabkan orang tertarik untuk melakukan kebaikan yang kita sedang tunjukkan pada mereka. Ni juga salah satu dalam dakwah. Okey adik, faham? InsyaAllah adik-adik semua pandai, insyaAllah. Ustaz Mi doakan. Baik, yang keempat, berjalan untuk menunaikan solat. Ini banyak kelebihan adik-adik. Sebab tu disenaraikan dalam ni banyak kelebihan. Kalau nak cerita hadis, banyak cerita tentang ni. Ni semua cerita hadis ni. Yang pertama, ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa jika menuju ke masjid dalam keadaan berwudu. Ni ada dalam hadis. Tak rugi orang yang pergi ke masjid. Dah lah kita dapat pahala sedekah, kan? Tu sedekah. Jadi, tu tanggungjawab kita. Bangun pagi kena sedekah. Jadi, kita bangun pagi-pagi tu, kita semayang subuh ke masjid. Allah bukan setakat kita dapat selesaikan yang Allah Ta'ala suruh sedekah tu. Kita juga dapat ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa jika menuju ke masjid dalam keadaan berwudu. Faham adik? Cantik. Yang kedua, berpeluang melaksanakan sedekah yang lain seperti mengalihkan sesuatu berbahaya di jalanan. Jalan-jalan nampak tiba-tiba ada satu duri ke, ada satu kayu melintang ke, kita alih. Alih tu dipanggil sedekah. Dapat peluang tu pula bila kita berjalan, kan? Okey, yang ketiga, diberi cahaya yang sempurna dalam kegelapan akhirat kerana berjalan dalam kegelapan subuh. Ni juga hadis. Kita akan diberi cahaya di hari akhirat. Akhirat ni gelap, adik. Tambah bila kita naik titian sirat, neraka jahanam di bawah itu sangat gelap. Sebab dia terlalu panas, digelap. Jadi tak nampak apa-apa pun. Sedangkan titian sirat itu sangat halus. Allahu Akbar. Jadi kita perlukan cahaya. Macam mana nak dapat cahaya ni? Berjalan untuk menunaikan solat. Kita akan dapat cahaya. Bila tu? Bila kita berjalan menunaikan solat dalam kegelapan subuh. Okey, yang terakhir, dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Sebab berjalan, exercise memang terbaik. Okey, kemudian kita tengok seterusnya adik-adik. Yang kelima, mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalanan. Kan dari jalan, banyak benda-benda yang kita jumpa. Pokok tumbang, kayu tumbang, macam-macam. Binatang mati, ular pun kadang-kadang mati kena langgar. Tu semua kita buang alih. Kita akan dapat pahala. Okey, jadi mengalihkan suatu di jalan, kita akan dapat apa? Yang pertama, menunjukkan keimanan kepada Allah. Kita yakin bahawa dengan mengalih perkara yang bahaya ni,
adalah suruhan dalam agama kita. Yang kedua, mengurangkan risiko kemalangan. Jadi kita alih jadi orang lain pun tak kena risiko kemalangan. Yang ketiga, memberi keselesaan kepada pengguna lain. Dia pun tak payah nak turun, nak ubah pula. Sebab kita dah ada untuk ubah. Jadilah orang yang pertama melakukan kebaikan, adik-adik. Faham? Cantik. Okey, kemudian alhamdulillah dah sampai kepada pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah banyaknya pengajaran ayat. Tak apalah Ustaz Mi baca sekaligus, insya-Allah adik-adik faham sebab Ustaz Mi dah terangkan yang sebelum ni. Ia berkaitan je adik-adik. Okey, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang ada untuk membantu orang lain agar menjadi orang bertakwa. Semua yang ada pada kita, kita kena sedekahkan. Kan? Sedekahkan. Sedekah macam mana? Sedekah masa, sedekah tenaga, sedekah kemahiran untuk bantu orang lain agar menjadi bertakwa. Okay, adik-adik? Cantik. Kemudian mendamaikan. Yang kedua, mendamaikan orang yang bertelagah kerana setiap mukmin bersaudara. Tu ada yang tadi kan? Tak payah diulang lah. Okay, yang ketiga, membantu orang menaiki kenderaan, mengangkat barang-barangnya agar Allah meringankan urusan kita. Ini pun ada dalam perbahasan kita sebelum ni. Okey, yang cuma dia nak bagi tu pengajaran, sebab tu diulang balik je. Okey, yang keempat, bercakap, kan? Kalimatut thayyibah, bercakap hal-hal yang baik kerana itu merupakan tanda keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Okey, itu pengajaran yang keempat. Yang kelima, sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid kerana amalan ini besar fadilatnya. Kan dah tahu tadi? Dapat cahaya, kan? Dihapuskan dosa, ditinggikan darjat. Itu semua kita akan dapat. Inilah pengajaran ayat ataupun pengajaran hadis yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Adik-adik, seterusnya, alhamdulillah kita sampai kepada prisma ilmu. Ada satu lagi ilmu yang kita perlu bincangkan pada kali ini, iaitu berkaitan dengan 5 tingkatan sedekah. Tingkatan sedekah ada 5. Yang pertama, sedekah dengan duit. Kalau kita ada duit, kita sedekah dengan duit. Ini peringkat pertama. Peringkat kedua, duit tak ada. Jika tidak mampu, hendaklah dia bekerja hingga mampu bersedekah. Tak ada duit, pergi kerja. Kerja, dapat duit, ambil RM1 daripada tu, sedekah kat tabung masjid. Okey, tu peringkat kedua. Kalau kita mampu bekerja lah. Tiba-tiba kita tak mampu pula bekerja untuk dapat duit nak bagi sedekah. Buat macam mana pula? Jika tidak mampu, hendaklah dia membantu orang yang dalam kesusahan. Kalau nampak orang kesusahan, kita bantu. Mungkin tadi bekerja tapi duit masih tak cukup nak bagi sedekah sebab keperluan sendiri lebih banyak. Kan? Jadi tak mampu. Ataupun memang tak boleh bekerja. Jadi tengok pergi peringkat ketiga, tak mampu, hendaklah dia tengok orang susah, kita bantu. Bantu macam-macam macam tadilah. Bantu orang naik kenderaan, bantu ngangkat barang, bagi keselesaan pada orang. Macam-macam adik-adik. Okey, yang keempat, jika tak mampu juga, hendaklah dia menyuruh kepada kebaikan. Maksudnya jumpa orang, cerita benda baik, ajak mereka melakukan kebaikan. Malam ni ada majlis ilmu, jom kita pergi. Malam ni ada kuliah ustaz sekian-sekian, jom kita pergi. Sekejap lagi ada bacaan Quran tau dekat masjid. Ada ustaz datang mengajar Quran, jom kita pergi. Ajak benda kebaikan. Maka itu juga dipanggil sebagai sedekah, tingkatan yang keempat. Sekarang senang adik-adik ajak benda, menyuruh kepada kebaikan ni. Kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, kita ada orang kata apa, macam-macam kan. Kita ada macam-macam. Hari ni kita just masukkan dalam tu, ajak orang buat benda baik, selesai masalah kan. Cantik. Yang kelima, jika tidak mampu, hendaklah dia menahan diri daripada melakukan keburukan. Tak boleh juga yang tu pun tak mampu. Bila dah tak mampu, yang kelima, kita tahan je diri kita daripada melakukan keburukan. Maksudnya kemaksiatan kita tinggalkan. Tahan diri kita daripada melakukan kemaksiatan. Itu juga dipanggil sedekah. Faham adik? Cantik. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Okey adik-adik, yang terakhir, prisma ilmu yang terakhir. Mari kita tengok sama-sama yang terakhir dah ni, insya-Allah. Okey, Ustaz baca matan dia. Ma min muslimin yarisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr aw insanun
au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Oh, ayat menenangkan dia. Apa dia? Muttafaqun alaih, hadis sahih. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam pokok atau tanaman. Kita ni rajin tanam pokok, kita rajin tanam tanaman kat belakang rumah atau di sebagainya. Ada orang yang rajin buat benda ni. Lalu dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan perkara tersebut menjadi sedekah baginya. Ada pengalaman tak? Kan? Kadang-kadang kita tanam cabai, kita tanam bendi, kan? Kita tanam buah limau, kan? Jadi bila kita tengok tanaman-tanaman kita kan, macam betik kan, kalau kita tanam, ada burung yang patuk tau. Ada burung yang patuk. Tu dia kata. Lalu dimakan oleh burung, kan? Betik yang kita tanam tu lah kali berlubang, burung makan. Kan? Ataupun tupai makan. Jadi semua tu adik-adik, dia menenangkan hati kita. Kita dalam hati, bila kita tengok hadis ni, hadis sahih, lalu kita kata, tu sedekah yang aku bagi. Allahu Akbar. Tenang tak adik-adik? Cantik. Manusia ambil, kan? Tengok dah licin dah buah betik yang kita tanam tu. Tengok tak ada dah. Sedekah. Tenang hati kita. Okay? Cabai. Kita tanam cabai. Dah merah elok kan. Tiba-tiba ada orang datang. Ni saya nak ambil sikit cabai boleh? Dia pun ambil. Sedekah. Ataupun kita tak tahu, tiba-tiba hilang je kan. Sedekah. Dapat sedekah kan, tenang hati kita adik. Mana penting, dunia ke akhirat? Sebab tu kita kena jadi hamba akhirat. Baru kita tenang. Okay adik. Lepas tu, kalau binatang pun datang, makan tanaman-tanaman kita tengok, Allah dah hancur makan tanaman aku, binatang makan. Sedekah. Okay adik? Jadi tenang. Inilah di antara sedekah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Okay adik? Tambahan kepada perbincangan kita tentang bab sedekah pada hari ini, insya-Allah. Habis dah adik-adik. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Terima kasih adik-adik bersama Ustaz Mi sampai ke saat ini. Jadi jangan lupa jawab 25 soalan kuis yang di deskripsi yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan. Dan jangan lupa adik-adik subscribe channel Ustaz Mi supaya ilmu kita menjadi berkah. Dan terima kasih sokongan adik-adik kepada Ustaz Mi. Insya-Allah semoga pertemuan kita, silaturahim kita terus berpanjangan, dan nantikan video-video Ustaz Mi yang akan datang, insya-Allah. Dan yang semua, jumpa lagi. Assalamualaikum, jazakumullah khairan. With